Maka ayat ini menceritakan apa syarat seseorang itu untuk mendapatkan Jannatul Firdaus. Iaitu pertama disebut alladzina amanu, dia mesti beriman kepada Allah. Kemudian wa amilus solihat, beramal soleh. Sebab apa Allah Ta'ala meletakkan syarat utama mesti beriman? Kerana orang kafir tak akan masuk syurga walaupun dia baik. Itu kita mesti beriman, pegangan kita. Sebab ada orang baik tapi tak beriman. Ada orang baik sedekah tapi tak beriman. Pasal apa dia sedekah? Dia kata ada ong kalau sedekah. Ong ni untung. Ada tuah bagi dia. Ada orang yang bukan Islam datang tapi dia nak sedekah. Saya terima je. Tak ada masalah. Cuma bagi dia, dia tak akan dapat pahala. Kerana pahala dosa ni orang beriman je. Jadi maka dengan sebab itu dia tak dapat. Jadi di sinilah orang-orang sekular, puak-puak sekular, dia menggunakan dalil ini dengan meletakkan Allah ni zalim. Dia kata apa? Di antara persoalan mereka, dia kata di mana terletak adilnya Allah? Di mana keadilan Allah? Orang Islam yang jahat di akhirat kelak tempatnya tetap adalah syurga Allah, pengakhiran yang paling akhir sekali. Walaupun dia masuk neraka sekejap, dia akan masuk syurga Allah. Kalau orang ni Islam, iman tetapi jahat. Sedangkan orang yang kafir, walaupun baik, kekal dalam neraka jahanam. Di mana adil Allah Ta'ala? Ni puak-puak ni dia tanya soalan begitu. Kita kalau orang tanya, kita nak jawab apa? Mana adil Allah? Kalau orang Islam jahat macam mana pun, nanti dia akan tetap masuk syurga. Jahat macam mana pun, selagi ada iman dia pada Allah, dia boleh masuk syurga. Tapi orang kafir, walaupun dia sedekah, dia pakai tudung, tapi dia kafir, maka dia tetap masuk neraka Allah Ta'ala. Di mana keadilan Allah? Kalau orang tanya kita nak jawab apa, agak-agak lah. Agak-agak kalau orang main tanya kita, mana adil? Kalau kita fikir macam tak adil lah Allah ni. Jadi ada seorang pensyarah daripada Indonesia, yang dia sangat dia banyak berdebat dengan puak-puak ni. Dia memberi satu contoh permisalan yang cukup mudah untuk difahami. Dia kata macam ni lah, dia kata, baik kalau kamu kata di mana keadilan Allah, maka dia buat perumpamaan mudah. Kita ada anak, kita seorang mak, kita ada anak yang kita kandungkan dia, kita lahirkan dia, kita besarkan dia dengan tangan kita sendiri. Selama 30 tahun kita besarkan dia, kita jaga dia. Dan anak ni semua dia taat pada kita. Dia beramal dengan amal kebaikan. Kita suruh basuh pinggan, dia basuh pinggan. Kita suruh dia sidai kain, dia sidai kain. Dia suruh lipat kain. Memang bagus sungguh lah. Cuma satu sahaja dia tidak setuju dengan kita. Iaitu, dia tanya kita balik, mak ni betul ke mak saya? Dia tak mengaku kita ni mak dia je. Dia kata, mak saya kalau mak suruh lipat kain, saya boleh lipat kain. Mak kalau suruh pergi kedai, saya boleh pergi kedai. Tak perintah mak. Cuma pada satu je saya tak setuju. Betul ke mak ni mak saya? Ini saya tak nak mengaku ni. Orang kafir, dia baik, tapi bila tidak ada iman, kenapa tak ada iman? Dia tak mengaku tu Tuhan dia. Kita kalau anak kita baik macam mana pun tak mengaku kita mak dia, jawab dia, tak ada tempat kamu dalam rumah ni. Berambuhlah kamu. Baiklah macam mana pun. Dah kamu tak mengaku aku mak kamu. Berambuhlah kamu daripada rumah ni. Maknanya sampai begitu sekali sakitnya hati kita. Bayangkan kalau hamba yang tak mengaku Allah Tuhan dia. Dia baiklah macam mana pun. Dia tolong orang, dia sedekah pada orang. Cuma dia tak ada iman. Dia tak mengaku. Dia tidak ada kalimah syahadah di dalam hati. Maka kalau pada urusan kekeluargaan pun kita tak boleh terima pada urusan pengakuan, bagaimana dalam urusan kehambaan kepada Allah? Jadi jawapannya mudah. Kalau seorang mak pun tak boleh terima anak tak mengaku dia mak dia sendiri, walaupun itu anak kandung dia, bagaimana Allah yang hamba dia tak mengaku dia Tuhan dia? Maka dia takkan ada tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya. Jadi maka nak menunjukkan pada kita syarat seorang yang buat baik agar dia boleh masuk syurga, dia mesti beriman kepada Allah.